Hari ini genap 5 tahun daripada hari pertama versi beta YouTube keluar di internet, dan hari ini juga buat kali pertama 2 bilion video YouTube dipindah turunkan setiap hari. Sudah sampai ke tahap itu. Hanya 7 bulan dahulu 1 bilion video dipindah turun buat satu hari. Dan Assalamualaikum, selamat malam. Hari ini itulah yang akan kita bincangkan, tapi dalam konteks minyak sawit dan juga penghapusan ataupun penembangan hutan hujan dan hutan khatulistiwa yang kita ada. Saya berbangga kerana hari ini saya ada Tan Sri Datuk Dr. Yusof Bashirun, Ketua Pegawai Eksekutif MPOC ataupun Majlis Minyak Sawit Malaysia. Terima kasih Tan Sri kerana datang. Saya sebenarnya tengah hari tadi bersama dengan Tan Sri di satu forum terbuka anjuran Nestle untuk membincangkan tentang pembangunan mahapan dan juga biodiversity untuk kelapa sawit contohnya. Dan Datuk, kita tengok video seperti itu tadi. Itu pun kami dah edit sebenarnya. Ada lagi banyak video-video lain. Dan dengan statistik yang menyokong menularnya YouTube contohnya. Dan kini ada Facebook. Dan saya tengok kini cara NGO tertentu, sama ada kita setuju atau tidak dengan cara mereka, itu perkara kedua. Tapi pada pertamanya, imej-imej yang berimpak tinggi dan berkuasa emotif kuat seperti yang tadi itu, kini digunakan dengan media baru. Dan apabila dilancarkan terhadap bekalan rantaian ataupun supply chain yang hujung, iaitu di peringkat pengguna minyak sawit, jenama dan barangan, maka ini telah pun menimbulkan reaksi. Sebab itu kita ada forum tengah hari tadi dan sebagainya. Bagaimana Tan Sri melihat perkara ini? Kerana kita sebagai pengeluar di rantaian bawah ini mungkin tidak mengeluarkan mesej dan berpandangan sejauh itu di peringkat antarabangsa misalnya. Pandangan Tan Sri lah hal ini. Memang media baru ini banyak digunakan untuk menyampaikan mesej-mesej daripada pihak-pihak NGO. Mereka ada agenda untuk mengekalkan hutan. Itulah agenda mereka apabila mereka memperkatakan kemampanan, sustainability. Definisi sustainability itu kita mementingkan juga planet, mementingkan people, mementingkan profit. 3 P's yang kita selalu utarakan. Tapi pada mereka hanya planet saja yang mustahak. Jadi hanya hutan tropika saja yang mereka tumpukan sebagai asas definisi mereka untuk proses mampan ataupun sustainability. Jadi mereka terpesong dan mereka menggunakan macam-macam cara, ikon orangutan, menunjukkan gambar-gambar video hutan tropika yang telah diterangkan atau ditebang. Jadi ini memberi emotif yang tinggi dan dapat sambutan juga bagi pihak NGO dan pengikut mereka untuk mereka menyampaikan mesej. Jadi bagi pihak industri sawit yang perlu mempertahankan bahawa industri sawit itu telah lama bertapak di negeri kita dan telah mencerna macam-macam kebaikan, termasuklah peluang pekerjaan, pendapatan negara yang begitu tinggi hingga 60 bilion. Jadi semua ini memerlukan keseimbangan. Kita mengekalkan sekurang-kurangnya seperti yang diutarakan oleh kerajaan kita, 50% hutan kekal kita dikekalkan, disimpan. Jumlah hutan sebenarnya sekarang ini masih lagi di tahap 56%. Jadi apabila hutan kita ada dikekalkan, disimpan dan dijaga dengan undang-undang perhutanan yang telah ada, dan bahagian pertanian pula kita cuba majukan untuk memberi pekerjaan dan pendapatan. Ini kita seimbangkan supaya konsep 3P itu dapat kita dukung secukupnya untuk memajukan negara. Kerana kita negara membangun, kita perlu membangunkan aset-aset kita macam tanah yang boleh dimajukan untuk pertanian. Inilah aset kita sebagai negara membangun. Tapi mereka yang telah maju tidak memandang kepada keperluan kita sebagai negara membangun. Mereka hanya mementingkan supaya hutan tropika, hutan hujan tropika ini dapat dikekalkan untuk
kegunaan masa depan, kononnya untuk mengurangkan greenhouse gases dan sebagainya. Jadi ini satu permintaan yang tidak dapat dilaksanakan kerana kita tidak boleh mengekalkan 100% hutan. Sebab negara tropika macam Malaysia ini, kalau dibiarkan memang 100% tu akan semula menjadi hutan. Macam mana kita boleh maju kalau kita tak berbuat apa-apa. Kalau diam di tinggal di dalam 100% hutan ni. Kita begitu yakin. Kita bertahun-tahun, Tan Sri juga bertahun-tahun di MPOB dan sebagainya, bukan baru. Dan saya ingat lagi tadi siang tadi Tan Sri mengatakan bahawa sebelum dicipta masalah ni, istilah sustainability ni pun kita sudah memikirkan bagaimana cara yang terbaik untuk membangunkan kelapa sawit. Tetapi bagaimana kita nak membuat artikulasi baru di peringkat antarabangsa? Saya kira ini yang lebih penting sekarang, kerana mereka kurang menyerang kita secara langsung, tapi menyerang pembeli kita. Dan nampak gayanya di Eropah, contohnya Kesatuan Eropah juga semakin mirip kepada hujah yang diberikan oleh penentang industri sawit ini.